Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ubudiyah. Ubudiyah maksudnya adalah penyembahan ataupun ibadah. Dalam konteks kita pada hari ini ialah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, peranan utama kita, fungsi utama kita, matlamat utama kita wujud di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, khaliq kepada manusia dan makhluk keseluruhannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat kita di atas muka bumi ini, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas peranan kita sebagai abd, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Peranan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita manusia di atas muka bumi. Dan fungsi utama kita adalah untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepadanya. Segala usaha kita adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di atas muka bumi, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada peranan-peranan lain, gelaran-gelaran lain yang diberikan kepada kita. Mungkin kita digelar sebagai seorang suami apabila kita telah berkahwin. Dan ada juga yang digelar sebagai isteri. Dan ada juga yang digelar sebagai bapa. Dan ada semestinya kita juga digelar sebagai anak. Dan gelaran-gelaran itu, fungsi-fungsi itu mempunyai tanggungjawab yang tersendiri yang perlu kita tunaikan. Kita jaga hubungan kita dengan ibu bapa kita sebagai seorang anak. Kita jaga hubungan dengan isteri sebagai seorang suami. Kita jaga hubungan kita dengan suami sebagai seorang isteri. Dan begitu juga hubungan kita dengan anak-anak sebagai seorang bapa. Jadi banyak gelaran-gelaran kita di atas muka bumi ini. Tapi jangan lupa, yang utama sekali ialah perhambaan ataupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, benda ini dia tidak bercerai. Bukannya berdiri dan tidak ada kaitan di antara satu sama lain. Kita sebagai seorang anak, kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai anak dengan baik, itu juga adalah merupakan ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai anak adalah untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tanggungjawab yang lain. Jadi setiap gelaran-gelaran itu dia ada mas'uliyahnya. Dia ada tanggungjawabnya, yang mana kalau kita laksanakan tanggungjawab itu dengan baik, kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, setiap manusia Muslim di atas muka bumi ini, kita mencari rezeki. Mencari rezeki untuk memenuhi keperluan diri kita. Dari segi makan, minum dan sebagainya. Oleh itu, kita ada satu peranan lagi, ada satu gelaran lagi, iaitu jawatan. Jawatan kita, kerja kita yang mendatangkan pulangan ataupun imbuhan, ataupun kita katakan gaji. Jadi berbagai-bagai gelaran lagi yang kita dapat. Antaranya mungkin gelaran yang kita dapat ialah pengarah sesebuah jawatan. Ataupun kita menjadi penolong pengarah di sesebuah agensi. Dan setiap jawatan-jawatan itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada tanggungjawab itu tersendiri. Kerana kita mendapat imbuhan daripadanya. Katalah seorang itu menjadi guru.
Kita tahu dah, guru kerja dia apa? Tanggungjawab dia apa? Tanggungjawab guru ialah untuk mendidik anak-anak muridnya. Jadi tuan-tuan, adakah tanggungjawab ini boleh kita kaitkan dengan tanggungjawab ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan sudah semestinya boleh. Walaupun kita dapat gaji, kita bekerja kerana kita nak mendapatkan imbuhan ataupun gaji, tetapi kita tahu fungsi kita dalam jawatan kita itu adalah untuk mendapatkan matlamat yang utama ialah menjadikan anak-anak murid kita, generasi-generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang berilmu. Itu tanggungjawabnya. Jadi tuan-tuan, apabila seorang guru mengajarkan kepada anak-anak muridnya ilmu dan murid-muridnya mendapat pengetahuan daripada ajaran gurunya, maka gurunya itu akan mendapat pahala. Di samping guru itu mendapat gaji ataupun imbuhan. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab kita dalam jawatan kita, kerja kita pada hari ini juga berkaitan dengan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kerja kita tuan-tuan, asalkan kerja itu adalah kerja yang halal. Kita dapat imbuhan, kita ada tanggungjawab terhadap jawatan kita itu. Kita laksanakan dengan baik dan insya-Allah kita akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita dapat gaji, tapi niat kita juga melakukan pekerjaan itu adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah matlamat hidup kita sebagai manusia. Tak kira tuan-tuan apa jawatan kita sekalipun. Katakanlah kita sebagai seorang pelayan di restoran. Kita diupah untuk melayan pelanggan-pelanggan di restoran. Kita gembirakan majikan kita. Kita gembirakan pelanggan dengan mendapat makanan yang berkualiti, yang sedap. Mereka dapat menikmati rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, majikan kita gembira, pelanggannya gembira. Dan juga, kita akan mendapat imbuhan ataupun gaji. Dan tuan-tuan, apabila kita melayan manusia dengan baik, kegembiraan itu, jadi itu tuan-tuan, kita menggembirakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. InsyaAllah kita juga akan mendapat ganjaran ataupun redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masukkan unsur dalam setiap kerjaya kita adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, walaupun kita bekerja, kita mendapat gaji dan sebagainya, kita jangan lupa matlamat utama kita adalah mendapat redha Allah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita jadikan pekerjaan kita yang kita mendapat imbuhan, yang mendapat gaji itu menghalang kita daripada melaksanakan ibadah yang wajib. Walaupun sibuk mana pun kerja kita tuan-tuan, jangan tinggalkan solat 5 waktu. Walaupun sesibuk mana pun kerja kita tuan-tuan, jangan kita tinggalkan ibadah haji 40 hari, 50 hari seumur hidup kita terpaksa tinggalkan pekerjaan kita untuk kita menunaikan ibadah haji ke Mekah. 50 hari kena tinggal kerjaya tu. Tapi itu pengorbanan sebab kita tahu matlamat kita yang utama adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan rezeki, tapi rezeki itu juga adalah matlamat hidup kita. Tetapi kita tahu matlamat yang paling utama. Bukannya banyak pun tuan-tuan. 50 hari seumur hidup ataupun 40 hari seumur hidup kita ambil masa untuk menunaikan haji. Ataupun solat. Dalam sehari semalam, 5 kali sehari semalam kita ambil masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu itu adalah matlamat kita yang paling utama untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita tak lupa kepada prinsip utama kita walaupun kita berkerjaya. Tetapi tuan-tuan, untuk mendapatkan semaksimum mungkin redha Allah, jadi tuan-tuan, kita pastikan kerja kita itu kita laksanakan dengan tekun dan juga dengan bersungguh-sungguh. Jangan main-main buat kerja. Kita dalam melaksanakan kerja kita, kita kena amanah, kena adil dan kena bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Mana setiap kerja itu kita bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan
semua orang mendapat kepuasan dan kita mendapat rezeki itu daripada kepuasan majikan kita. Kita diredai oleh manusia dan juga kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah kita ni seorang guru. Kita laksanakan tugas kita dengan bersungguh-sungguh. Guru ni letih tuan-tuan. Berdiri di hadapan, memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Laksanakanlah kerja dengan bersungguh. Jadi, Kementerian Pendidikan contohnya, memastikan kita ni bersedia dan memastikan kita dapat mengajar dengan berkualiti, kita kena sediakan perancangan mengajar. Kadang-kadang perancangan mengajar ni kadang-kadang leceh. Tapi tuan-tuan, pentingnya perancangan mengajar sebab apa? Paling tidak kita tahu apa yang kita telah ajar kepada anak-anak kita. Kita tahu apa ilmu yang kita telah berikan kepada murid-murid kita. Jadi tuan-tuan, setiap kerja adalah kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan teliti dan juga dengan tekun. Sebab apa? Setiap kerja dia ada objektif dia. Dia ada matlamat dia. Dan matlamat adalah untuk, contohnya kalau guru tadi, untuk memastikan pelajar-pelajar generasi kita akan mendapat ilmu yang mencukupi untuk menyediakan mereka menghadapi hari-hari mereka menjadi dewasa. Jadi tuan-tuan, besarnya tanggungjawab. Jadi laksanalah kerja kita dengan cekap, dengan amanah dan juga bertanggungjawab. InsyaAllah kita akan dapat gaji yang berkat, kita akan dapat imbuhan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita akan mendapat pahala tuan-tuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa kerja kita sekalipun, niat kita adalah niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita bekerja, satu peringkat kita naik pangkat, daripada bawah kita bekerja sampailah kita jadi yang setinggi-tingginya. Tapi tuan-tuan, dalam setiap pekerjaan, elakkan diri kita daripada perasaan riak. Riak ni maksudnya kita menunjuk-nunjuk. Aku cikgu, aku doktor, aku pegawai. Sebab apa? Itu adalah perosak kepada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita bekerja itu supaya kita disebut-sebut, supaya kita dihormati oleh orang lain. Jadi kita berbangga diri. Jadi ini tuan-tuan antara sifat-sifat perosak. Laksanalah kerja kita dengan ikhlas, untuk mencapai matlamat kita. Kalau contoh guru tadi mendidik anak bangsa, dan juga kita buat perkara itu tuan-tuan, jadi guru itu untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, jadi kita, apa sekalipun jawatan kita di atas muka bumi ini, kita laksanakanlah dengan bersungguh-sungguh. Kita laksanakan kerjaya kita itu untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apabila kita melaksanakan kerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh dengan niat untuk capai redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencapai tuan-tuan. Kita akan mencapai kejayaan di dunia, imbuhan yang besar, gaji yang besar contohnya. Tetapi yang paling penting, kita juga mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapat pahala dan insya-Allah kita akan menjadi manusia yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.